Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk sama-sama kita berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini seperti mana biasa kita akan menyambung perbahasan daripada risalah 40 amalan mudah menurut sunnah, yang mana hari ini insya-Allah kita akan sambung pada amalan ataupun sunnah yang keempat. Amalan ataupun sunnah yang keempat pada hari ini bertajuk meminta izin 3 kali untuk bertamu. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'zana ahadukum thalathan falam yu'zan lahu falyansarif." Jika salah seorang daripada kalian sudah meminta izin sebanyak 3 kali namun tidak diberi izin untuk bertamu, maka kembalilah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sunnah yang keempat pada hari ini ataupun pada pagi ini ingin membahaskan tentang salah satu bab yang disebut dalam istilah sebagai umur munazzimah. Umur munazzimah ni ialah perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, ada adab dan juga akhlak. Dan dia sebut dalam hadis ni ialah macam mana kita nak bertamu ke rumah orang. Nabi sebut dalam hadis, "Idza sta'zana", apabila kamu meminta izin. Perkataan ista'zana maksudnya minta izin. Kalau kita belajar bahasa Arab, mana-mana perkataan yang ada alif sin ta, ista'zan, dia bermaksud minta di atas wazan at-talab. Kalau orang belajar sarah lah, maksudnya permohonan, mohon. Contoh lain, astaghfirullah, yang ada alif sin ta di hadapan, minta ampun pada Allah. Ista'zana maksudnya meminta izin untuk menjadi tetamu pada satu ataupun sebuah rumah. Falam yu'zan, dan bila mana tidak diberi izin, falyansarif, bila mana orang tak layan kita, maka kita pun kembalilah ataupun kita berpaling. Pengajaran daripada hadis, tidak dibenarkan masuk ke dalam rumah orang lain melainkan dengan meminta izin. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Islam, kerana rumah seseorang adalah hak peribadinya. Selagi belum diizinkan masuk, maka seseorang tidak berhak memasukinya. Ini adalah ijma' para ulama. Jadi ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bila mana dia syarahkan hadis ni, sebab hadis ni pun diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim. Dia syarahkan hadis Sahih Muslim. Jadi kata Imam An-Nawawi, ijma' para ulama, bila mana kita datang rumah orang, kita kena minta izin sebanyak 3 kali.
Minta izin tu ialah dengan beri salam, dengan menyampaikan ucapan salam. Ucapan salam seperti mana yang Nabi SAW ajar kepada kita, paling ringkas Assalamualaikum. Itu paling ringkas. Paling komplit ataupun paling cantik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling komplit. Sebab ada satu hadis Nabi SAW duduk dalam majlis, satu orang datang. Dia datang dan dia beri salam, Assalamualaikum. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Nabi kata, Asyarah. Lepas tu datang seorang lagi, masuk dalam majlis Nabi, dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi kata, Ashrun. 20. Tadi Asyarah maksud dia 10. Datang seorang lagi yang ketiga, beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata, 30. Sahabat pun tanya, apa ishrun, apa asyarah, apa ishrun, apa 30? Apa maksud Nabi 10, 20, 30? Jawab Nabi, yang datang beri salam Assalamualaikum, dia dapat 10 kebaikan. Dan yang kedua datang beri salam Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kata ishrun, dia dapat 20 kebaikan. Dan siapa yang ketiga tu datang beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi kata 30, sebab dia dapat 30 kebaikan. Jadi dalam hadis tu nak beritahu pada kita kaifiat, cara minta izin bila mana kita masuk dalam rumah ataupun tempat orang. Minta izin dengan beri salam. Ataupun nak lebih proper ataupun lebih cantik lagi, beri salam, tanya pula, boleh saya masuk? Boleh buat dengan cara tu. Okay. Tapi Assalamualaikum tu umum, orang dah tahulah. Maknanya nak minta ataupun nak datang ke rumah. Okay. Dalam hadis tadi tu, hadis 10, 20, 30 tu, pertama kaifiat beri salam. Yang kedua kaifiat jawab salam. Okay. Beri salam afdal Assalamualaikum warahmatullahi. Paling komplit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ada dalam hadis lah. Adapun setengah orang dia sebut Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkataan ta'ala tu, kalau orang belajar bahasa Arab, dia tak berapa kemah duduk situ. Dia memang cantik dengan wabarakatuh, tapi orang biasa sebut dia macam ni lah. Orang Melayu kita, Allah ya raham, Allah ya rahmah. Mula-mula kita biasa sebut macam tu lah, Allah ya raham lelaki, Allah ya rahmah perempuan. Orang Arab semua tahu perkataan tu tidak boleh dimuannaskan, maknanya tidak boleh dijantinakan dengan jantina perempuan. Bila sebut Allah ya raham, dia meliputi lelaki perempuan. Orang belajar bahasa Arab dia tahu. Okay. Cuma kita biasa sebut Allah ya raham lelaki, Allah ya rahmah perempuan. First saya pernah bawa sahabat daripada negara Arab lah. Dia datang masjid di Terengganu. Okay. Pengurusi ataupun AJK masjid buat rumah, ada orang meninggal. Yang meninggal tu perempuan. Dia pun kata kita sama-sama lah berdoa keampunan untuk Allah yarhamah. Arab tu tanya saya, apa benda Allah yarhamah? Dia kata tidak pernah ada dalam bahasa Arab nama dia Allah yarhamah. Allah yarham sahaja. Tapi kita biasa guna yang tu. Kita suka hak yang tidak ada feminim, tidak ada maskulin ataupun tidak ada laki dan perempuan, kita jadikan laki perempuan. Tak apa pun, cuma nak beritahu kepada kita yang tepat. Saya tak kata benda tu salah. Okay. Sama juga dengan beri salam, ada ta'ala tu. Ada pun tak apa, cuma nak beritahu yang ada dalam hadis tidak ada ta'ala. Nabi ajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ada. Okay. Maknanya bila mana kita beri salam, kita beri yang sebaik mungkin. Dan bagi orang yang dengar salam, dia kena jawab dengan kadar orang beri salam ataupun lebih. Contoh orang beri salam pada kita Assalamualaikum warahmatullahi, kita kena jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, ataupun lebih sikit wabarakatuh. Sebab ada dalam Al-Quran perintah, bila mana kamu dimuliakan, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu biha, apabila kamu diberi kemuliaan dengan lafaz salam, maka jawab setimpal atau lebih. Itu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi kita datang rumah orang, kita beri salam.
beri salam, dan tuan rumah kalau dia nak benarkan orang datang ataupun orang masuk, kita jawab dia akan jawab lah. Okay. Dan antara adab lain yang disebutkan sini juga, bila mana seseorang tu datang bertamu ke rumah orang, okay, dia kena beri salam luar daripada kawasan pintu rumah. Pintu rumah tu, petak pintu rumah, dia kena duduk luar. Jangan masuk dah dalam pintu ataupun masuk dah dalam rumah baru beri salam. Duduk luar. Dan sebahagian ulama dia tambah lagi, dia kata duduk luar tu pula duduk di kiri ataupun di kanan pintu. Tak duduk di betul-betul depan muka pintu. Maknanya buka pintu tu direct masuk dalam rumah, situ kita berdiri. Tak kena. Sebab kadang-kadang keadaan rumah ataupun ahli rumah kadang-kadang tak bersedia. Mungkin ada aurat yang tersingkap. Jadi kita duduk di tepi. Itu adab dia. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Okay. Dan bila mana kita beri salam, dia punya limit dia 3 kali. Dia punya limit dia 3 kali. Lebih daripada tu, sekiranya tidak ada sahutan, sekiranya tidak ada jawapan, maka kita berangsur pulang. Dalam hadis sebut falyansarif, maka kembalilah kamu. Okay. Bila cerita bab salam ni, dia ada beberapa bab minta izin ni, dia ada beberapa keadaan. Okay. Nak masuk satu rumah ataupun nak masuk satu majlis. Okay. Pertama, Islam ataupun agama kita ajar untuk kita minta izin. Dia ajar pada kita minta izin. Okay. Pertama, minta izin di rumah orang. Yang kedua, minta izin masuk majlis. Macam majlis kita ni kira majlis lah, walaupun tidak proper ataupun tidaklah nampak rasmi sangat, tapi namanya majlis ilmu, majlis. Okay. Bila mana datang rumah orang, kita berdiri dekat luar pintu rumah. Maknanya kita duduk di luar pintu rumah, kita beri salam. Bila mana masuk dalam majlis, kita kena beri salam. Kita kena beri salam. Cuma ada sesetengah majlis, dia ada etika yang berbeza sikit. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, kitab ilmu, iaitu perbuatan seorang lelaki, 3 orang lelaki. Dia lalu dekat masjid Nabi, tengok Nabi tengah mengajar ataupun tengah menyampaikan ilmu pada para sahabat. Daripada 3 orang tu, salah seorang daripada 3 orang tu tengok majlis ilmu, berlalu pergi. Maknanya tidak berhenti, teruskan perjalanan nak pergi ke tempat yang dia tuju. Okay. Tinggal 2 orang. Okay. 2 orang tu, salah seorang daripada 2 orang tu, dia masuk, dua-dua bagi salam. Dua-dua bagi salam. Okay. Cuma dalam hadis tu, Nabi tengah mengajar, Nabi tak jawab salam. Sahabat-sahabat pun tak jawab salam. Dia masuk, salah seorang daripada 2 orang tu, dua-dua dah bagi salam tadi. Seorang tu dia masuk, dia duduk belakang. Maksudnya dalam majlis ilmu dia duduk belakang. Dia tak rapat ataupun maju ke depan. Seorang lagi tu dia terus cari tempat-tempat kosong yang ada dekat dengan Nabi. Selesai kuliah Nabi ataupun selesai Nabi bercakap, Nabi pun kata pada para sahabat, hal unabbiukum, mahukah kamu aku beritakan bi khabarin ala thalathati rajulin, dengan khabar 3 orang lelaki tadi. Maksudnya mahu tak aku cerita pada kamu keadaan 3 orang lelaki tadi. Nabi kata 3 orang tadi yang lalu, yang pertama bila mana dia tengok majlis ilmu, dia terus pergi, dia tak berhenti. Maka kata Nabi SAW, sebagaimana dia pergi, begitu jugalah perginya rahmat Tuhan pada diri dia. Tak ada rahmat pada dia sebab dia dah berlalu pergi. Tinggal 2 orang, Nabi kata. Salah seorang daripada 2 orang tu, seorang duduk belakang, seorang duduk depan. Yang duduk belakang tu dia masuk dalam majlis ni, beri salam, dua-dua bagi salam. Masuk malu-malu, duduk belakang. Okay. Maka kata Nabi, sebagaimana dia tu malu-malu, maka rahmat Tuhan pun malu-malu. Turun juga, tapi malu-malu sikit. Okay. Lepas tu yang ketiga tu, datang masuk terus duduk depan. Kata Nabi, sebagaimana lajunya, semangatnya dia masuk dalam majlis tu ataupun majlis kita ni, maka begitulah laju dan cepatnya turun rahmat Tuhan. Nabi cerita tentang 3 golongan hal keadaan orang mari majlis ilmu. Okay. Jadi kalau tuan-tuan mari majlis ilmu, kita nak jadi yang mana? Yang lari ke? Yang malu-malu ke? Yang paling duduk depan kali?
Tuan-tuan boleh pilih ya. Okay. Cuma saya nak beritahu tentang adab beri salam. Dia beri salam dan orang yang duduk dalam majlis ilmu tak jawab salam. Okay. Jadi kalau kita datang ke majlis ilmu, kita kena beri salam tak? Contoh mari lewat sikit, kuliah maghrib ataupun kuliah isyak ke tak kira dah. Orang dah start dah. Masuk-masuk tu orang tengah berkumpul buat majlis tu, kita kena beri salam. Macam mana pun kena beri salam. Beri salam yang sampai orang yang duduk dalam majlis ilmu tu dengar salam kita. Hak yang mengajar pun dengar, hak yang duduk dengar kuliah tu pun dengar. Kata Ibnu Hajar bila mana dia syarah hadis ni, apa tujuan beri salam? Apa faedah beri salam sedangkan Nabi tak jawab salam? Kata Ibnu Hajar, tujuan beri salam tu ialah i'lamun nas, memberitahu manusia bahawasanya saya baru sampai, tolong beri ruang sikit nak masuk. Itu maksud dia. Dan tidak disyariatkan, maknanya tidak diwajibkan bagi orang yang duduk dalam majlis ilmu, tengah duduk dengar apa semua ni, jawab salam. Tak wajib. Antara tempat yang tak wajib jawab ialah majlis ilmu. Tuan-tuan masuk, beri salam, orang dalam majlis tak seorang pun jawab. Jangan berasa hati ya. Memang adabnya macam tu. Dan guru memang tak jawab. Setengah-setengah guru dia tak jawab. Tapi tujuan beri salam tu, kata Ibnu Hajar, nak beritahu orang yang ada dalam kelas ni, buka sikit ruang biar dia masuk. Tujuannya. Sebab tu kena beri salam. Tapi ruang banyak tak payah beri salam pun tak apa. Boleh duduk mana-mana nak duduk. Okay. Kalau rapat sangat tu baru boleh beri salam lah. Okay. Cuma nak beritahu kepada kita bahawa itu adab yang dia ajar. Masuk majlis macam ni, masuk rumah orang macam ni. Rumah orang, kita boleh masuk rumah orang tu sehingga kita dengar orang tu jawab. Dengar di telinga kita. Dengar di telinga kita. Lagi tak dengar, lagi tu kita tak boleh masuk. Itu etika dia. Dan kita berhak duduk depan pintu rumah dan tak berhak kita buat lebih daripada tu. Tu saja kuasa yang kita ada sebagai tetamu. Bila mana kita datang rumah orang, kita nak dapat keizinan duduk bertamu rumah dia, beri salam. Okay, beri salam. Beri salam 3 kali. Nabi sebutlah hadis 3 kali. Hukum ini dia terpakai pada semua rumah. Sama ada rumah yang ditinggal, orang tinggal lah tu, ataupun rumah yang dah ditinggalkan pun tak ada orang pun macam tu juga. Nanti kita akan bahas rumah yang dah orang tinggal macam mana. Cuma sekarang ni nak bahas rumah yang ada orang dulu. Okay. Bila mana kita sampai rumah orang tu, beri salam sekali, 2 kali, 3 kali. Okay. Depan rumah dia tu lah. Okay. Bila mana dah beri salam tak jawab, kita kata apa, kita balik. Okay. Jangan kita buat usaha kedua. Pintu depan tak jadi, pintu belakang pula. Usaha seterusnya. Okay. Lepas tu pergi cari jendela apa semua. Pergi cari pintu tingkap, kok ada. Lenggok pula kepala. Takut-takut ada tidur ke apa. Jangan. Usaha tu dah melampau lah. Takat tu je. Kadang-kadang orang dia tahu pun orang mari, tapi dia malah nak layan. Dia pun jawab slow. Sebab dia tahu kau jawab salam tu wajib. Dia pun jawab slow. Cuma dia kata aku memang tak suka dia mari. Lepas tu aku diam dalam rumah. Okay. Ada setengah orang seperti itu. Tapi zaman kita ni mudah nak mari rumah orang, kita boleh telefon dulu. Cuma nak beritahu zaman Nabi ni suasana dia macam tu. Okay. Jadi kuasa orang yang baru nak minta izin tak banyak. Hak dia tak banyak. Okay. Bila mana tuan rumah dah bagi izin, maka bertukar status pula. Bertukar status macam mana? Tadi kita kurang hak. Kita baru nak minta izin, hak kita kurang. Kita cuma ada hak setakat beri salam. Tu pun 3 kali, tak boleh lebih dah tu. Bila mana dia dah jawab, dia dah persilakan kita masuk dalam rumah, hak kita besar berbanding tuan rumah pula. Hak tetamu lebih besar berbanding orang yang menerima tetamu. Kalau kita buka kitab Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari, dia ada bab menerima tetamu. Ini bagi tuan rumah. Okay. Kata Nabi SAW, dianjurkan, lebih kuranglah hadis tu, bagi orang yang menerima tetamu untuk dia memuliakan tetamu dia secara full ataupun secara penuh selama 3 hari. 3 hari tu kan. Kita kena layan tetamu yang mari rumah kita selama 3 hari. Macam raja, apa yang dia nak kita kena penuhkan. Bukan dia nak maknanya dia tak minta.
Cuma kita kena bagi cukup 3 hari. Lepas pada 3 hari, maka itu hak kepada tuan rumah nak layan dia macam biasa ke ataupun nak layan macam 3 hari tu juga. Kalau layan macam 3 hari, pahala besar. Itu Nabi sebut. Jadi mana-mana orang yang bertamu ke rumah kita, kita kena beri kepada dia layanan yang paling terbaik. Dari segi orang kata apa, makanan ke, dari segi tempat tidur ke, tuan-tuan kena layan dengan baik. Itu memang yang Nabi ajar. Hak dia lebih besar banding hak kita, tuan rumah. Maknanya kita tak boleh nak kata pada dia hormat sikit lah tuan rumah. Tak boleh nak kata macam tu. Mari rumah orang awak tak erti bahasa. Tak boleh. Nak sebut macam tu lepas 3 hari. Tak boleh balik lagi, boleh sebut kataan. Okay. Maknanya hari pertama tuan-tuan kena jamu dia dengan jamuan yang baik. Okay. Buat mi goreng, letak udang galah tu. Hari pertama. Hari kedua pun udang galah. Hari ketiga udang galah. Hari keempat tak balik lagi, tuan-tuan kena beri galah pada dia. Dia ni tak reti nak balik lagi. 3 hari dah udang galah. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, itu yang Nabi ajar. Itu yang Nabi ajar. Maknanya kita buat baik kepada tetamu. Okay. Cuma nak beritahu adab kepada orang yang mula-mula datang tu, dia kena dapat keizinan dulu. Kena dapat keizinan. Bila dah dapat keizinan, barulah dia boleh masuk. Okay. Itu kita bahas rumah orang yang ada orang. Okay. Sebab kata para ulama, hukum minta izin ni dia terpakai kepada rumah yang ada orang ataupun rumah yang tidak ada orang. Okay. Cuma rumah yang tidak ada orang ni ataupun rumah yang dah ditinggalkan ni, kita kena minta izin macam mana? Kena beri salam tak? Kena beri salam. Okay. Tapi syarat dia tak perlulah 3 kali. Cuma beri salam je. Sampai-sampai rumah nak masuk, mungkin nak bersih apa-apa semua, rumah yang ditinggalkan apa-apa semua, rumah kita duduk negeri lain, rumah tu kosong, kita balik pun kita beri salam. Okay. Salam dia macam mana? Sama saja macam salam yang kita beri pada rumah-rumah yang ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun ada satu asar daripada Hasan Al-Basri. Hasan Basri kata, antara kalimah ataupun lafaz bila mana kita pergi rumah yang orang dah tinggal lama, kita tak perlu sebut dengan Assalamualaikum. Kita sebut Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tu ada riwayat sebut macam tu. Okay. Tapi yang riwayat tu kurang kuat lah. Yang tepatnya beri salam sama macam kita beri salam pada orang hidup. Sekali dah pada rumah yang ada orang. Bukan orang hidup, pada rumah yang ada orang. Tuan-tuan jangan tunggu sampai 3 kali. Kan ada orang jawab pula. Tak jadi berhenti pula rumah tu. Okay. Sekali je syarat cukup. Tak payah sampai 3 kali. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, itu terpakai. Itu terpakai pada semua. Okay. Apa lagi yang disebutkan oleh penulis kitab? Dia kata, jika tetamu yakin yang pemilik rumah tidak dengar suaranya meminta izin setelah 3 kali, adakah dia boleh meminta izin lagi? Ada 2 pandangan di kalangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan cukup sekadar 3 kali kerana zahir hadis menunjukkan 3 kali sahaja. Ada ulama yang membenarkannya. Inilah pendapat yang tepat kerana maksud di sebalik pensyariatan meminta izin ini adalah ingin memberitahu tuan rumah bahawa tetamu ingin masuk ke rumahnya. Jika diyakini tuan rumah tidak mendengar, maka boleh lagi untuk meminta izin. Okey, keadaan bila mana kita beri salam 3 kali dah, tapi tuan rumah tak dengar. Mungkin dia memang ada masalah, tak berapa dengar. Jadi tuan-tuan boleh beri salam lebih pada 3 kali ataupun kuat sikit. Tujuan dia lah untuk memberitahu kedatangan. Memberitahu kedatangan. Okay. Cuma masyarakat kita ni bila mana dia tak mahu terima tetamu, ada macam-macam style lah. Ada orang yang dia direct terus. Okay. Cuma saya nak beritahu pada tuan-tuan, kalau orang tu dia jawab salam kita, kita pergi rumah dia, kita beri salam, dia jawab salam kita. Okay. Cuma dia kata balik lah dulu, banyak urusan. Tuan-tuan tak boleh rasa kecil hati aku pergi rumah dia. Dah lah panas hari ni bawa motor, sampai-sampai depan rumah tak sempat letak tongkat motor lagi, dia dah kata okey balik dulu, mari minggu depan. Kalau mari petang kat kan okey tak, minggu depan suruh mari. Okay. Itu hak rumah dia. Tuan-tuan boleh kata apa? Tak boleh kata bagilah duduk sekejap, tak boleh. Kau keluar air ke apa, tak boleh. Itu hak bagi dia.
Cuma nak beritahu dia maklum tu, itu hak bagi dia. Okay. Cuma zaman kita ni dah berubah lah. Orang boleh telefon, orang boleh WhatsApp, macam-macam. Okay. Lafaz meminta izin disunatkan disekalikan dengan ucapan salam. Okay. Ini juga perbahasan dia. Pandangan yang rajih dan kuat di sisi ulama, ucapan salam diucapkan dahulu sebelum meminta izin. Lafaznya ialah Assalamualaikum, saya fulan, bolehkah saya masuk? Ini yang disebutkan oleh setengah para ulama. Bila mana kita nak minta izin, kita beri salam, lepas tu kita sebut, boleh saya masuk, ataupun sebut nama kita, apa-apa semua. Ataupun sebahagian meringankan sikit, dia kata lafaz salam tu sendiri sudah bermaksud nak minta izin. Terutamanya kejiranan kita yang dah dekat ni, maka kita boleh, kata apa, masuk, kita boleh beri salam saja, berpada dengan beri salam. Okay. Dimakruhkan bagi tetamu yang datang meminta izin untuk menyembunyikan namanya ketika ditanya oleh tuan rumah. Ia dinyatakan dalam hadis. Okay. Dia ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Okay. Jabir bin Abdullah, dia kata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dinin kana ala abi fadaqaqtu albab faqala man za faqultu ana faqala ana ka'annahu karihaha. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam atas urusan hutang yang membebani ayahku. Maka aku ketuk pintu. Nabi bertanya, siapa? Aku menjawab, saya. Nabi berkata, saya, seolah-olah Nabi tidak menyukainya. Okay, ini hadis ni dia beritahu pada kita bahawasanya bila mana kita datang rumah orang, kita beri salam, lepas tu tuan rumah tanya siapa, kita kena perkenal diri. Hadis ni seorang sahabat nama dia Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni dia seorang sahabat Nabi. Dia terkenal dengan riwayat haji Nabi. Sifat haji Nabi ni, dia satu-satu sahabat yang riwayat komplit. Bermula Nabi keluar daripada Madinah sampai Nabi balik semula ke Madinah. Tahun Nabi buat haji tu, dia riwayat semua. Sebab tu hadis tentang haji ni panjang. Cuma sahabat yang terkenal nama dia Jabir bin Abdullah. Okay. Dia datang rumah Nabi, dia ketuk pintu rumah Nabi. Dia beri salam, dia ketuk pintu, dan Nabi tanya, siapa? Dia pun jawab, saya. Jawapan macam tu tidak berapa baik setengah para ulama. Bila mana Nabi dengar saya, Nabi berkata, saya. Nabi macam tinggikan sikit ataupun sahabat faham perbuatan ataupun cara Nabi bercakap tu macam tak suka. Beritahulah nama, sebut saya. Semua orang boleh sebut saya. Bila mana kita datang rumah orang, kita sebut nama. Kita tak boleh sembunyikan identiti. Datang rumah orang, orang tanya, ni siapa? Ada lah. Kita pernah jumpa dulu tapi tak apa lah. Yang penting bagi masuk dulu. Orang pun curiga. Kena bagi tahu. Kena perkenal nama. Okay. Dan Nabi ni dia ada satu riwayat ni, saya tambah sikit. Okay. Nabi ni bila mana orang datang, sebab kita kena tengok suasana rumah di Madinah. Okay. Rumah Nabi ni dekat dengan masjid Nabi. Rumah Nabi ni tak besar. Rumah Nabi ni bilik. Dia ibarat bilik. Maknanya pintu bilik itulah pintu rumah. Okay. Jadi kalau orang datang rumah Nabi, rumah isteri Nabi tu bilik-bilik dia. Okay. Orang tu ketuk pintu. Jadi orang tu kena beritahu dia siapa, baru Nabi buka. Macam kita hari ni, kita mungkin ada tingkap, kita boleh tengok siapa orang tu. Okay. Cuma nak beritahu bila mana kita berada dalam keadaan rumah yang kecil, rumah orang yang tak banyak pintu, kalau dia tanya siapa, kita kena beritahu. Dia tak buka lagi pintu. Sebab itu memang hak dia juga. Hak dia sebagai tuan rumah. Cuma dia ada satu riwayat. Nabi ni, bila mana orang ketuk, Nabi akan tanyalah siapa. Sini kita boleh tengok hadis Nabi ni saya nak tambah sikit. Nabi tidak mengetahui benda gaib. Itu poin dia. Kalau Nabi tahu benda gaib, dia ketuk, tak apa, duduk dulu situ. Nanti kita keluar. Jabir kan? Cuma ada seorang yang Nabi cap. Kalau ketuk pintu rumah Nabi, yang Nabi betul-betul cap. Riwayat kata siapa lelaki tu? Umar Al-Khattab. Yang lain, kalau dia ketuk, Nabi tak cap. Sebab apa? Umar ni besar, tuan-tuan. Dia ketuk pintu rumah orang, dia ketuk atas. Orang lain ketuk tengah. Sebab dia tinggi. Nabi cap. Orang kalau diberi salah, ketuk atas. Ni tak ada orang lain, Umar. Sebab pintu rumah dengan dia besar dia pada pintu rumah.
Sebab tu riwayat sebut kalau dia datang rumah Ummu Habibah, Hafsah ni anak kepada Umar Al-Khattab. Nabi boleh cam. Nabi dah tahu yang datang tu memang Umar Al-Khattab sebab dia ketuk atas. Sebab memang riwayat menyebutkan Umar Al-Khattab ni orang yang badan dia besar. Umar dengan Hamzah, dua orang ni tubuh dia besar. Riwayat sebut kalau dia dua orang ni naik kuda perang, dia naik kuda, kaki dia sampai ke tanah. Tuan-tuan boleh bayang naik kuda kaki sampai ke tanah. Kita hari naik kuda, kaki kita duduk kat perut kuda tu. Kuda Arab bukan macam kuda kita. Kuda kita ni kecil ni. Kuda Arab, Umar ni dia ada kuda hebat, kuda perang. Orang lain tak ada kuda tu. Kuda perang yang laju. Tuan-tuan boleh bayang dia naik kuda tu, kaki dia sampai ke tanah. Sebab tu Nabi kata kepada Umar, wahai Umar, kalau kamu tawaf, jangan dekat sangat dengan Kaabah dan jangan usaha sangat nak cium Hajar Aswad tu. Sebab kamu akan menyakiti orang. Confirm kalau kamu nak pergi dekat, kamu tolak orang, 5-6 orang dah jatuh. Sebab dia body besar. Body dia besar. Nabi kata jangan pergi rapat sangatlah. Kalau kosong baru pergi. Kalau tak ada orang baru pergi. Sebab riwayat menunjukkan Umar bila mana dia berjalan, dia tak naik apa-apa. Orang rasa macam naik kenderaan kalau dia duduk berjalan tengah-tengah orang. Sebab dia tubuh besar. Dia orang yang body dia besar. Jadi nak beritahu kepada kita yang Nabi boleh cam Umar, tu pun dengan sebab kebiasaan Umar ketuk pintu rumah orang, memang dia ketuk atas. Dia tak ketuk tengah. Orang lain dia tinggi tu biasa je, sekata je, dia akan ketuk tengah. Macam kita lah, kita ketuk pintu rumah tengah. Tapi Umar dia ketuk atas. Cuma nak beritahu kepada kita, Nabi tu dia tak cam ataupun dia tak kenal. Dia kena tanya orang. Ada sebahagian riwayat kata Nabi kalau dia yang dia kenal seorang lagi ialah anak dia Fatimah. Itu paling dia kenal. Sebab suara tu suara beza, suara perempuan. Dan dia cam dululah masa sebelum dia pindah ataupun dia hijrah ke Madinah, suara Khadijah paling dia cam. Sebab tu kalau tengok ada satu hadis, Nabi duduk malam tu ataupun hari tu giliran Nabi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi duduk solat dalam rumah Aisyah ni, dalam bilik Aisyah, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Yang ketuk pintu tu siapa? Adik Khadijah. Suara sama, muka sama. Adik Khadijah ni masuk Islam, hijrah sama dengan Nabi ke Madinah. Nabi solat, nak siap dah solat dah tu. Nabi cepat-cepat bangun buka pintu. Aisyah ni tengok perbuatan Nabi buka pintu. Rupanya adik Khadijah ada urusan sikit. Selesai buat urusan, maka Aisyah pun tanya. Aisyah pun sebut, dia tak tanya, Aisyah pun sebut. Sebab Aisyah tahu Nabi jadi macam tu sebab Nabi duk teringat memori dengan isteri lama ataupun isteri yang dah meninggal, iaitu Khadijah. Aisyah pun kata apa lagi yang diharapkan daripada wanita tua yang sudah ditimbus tanah. Hayat dia pun boleh tahan tak? Apa lagi yang diharapkan daripada wanita tua yang dah ditimbus tanah tu? Tuhan dah ganti dengan yang lebih baik. Ayat dia pun kemah lah kita kira. Tuhan dah ganti dengan yang lebih baik, lebih cantik lagi. Duk ingat lagi yang dah mati buat apa? Tuhan ganti dengan lebih baik tu maknanya dia tu. Tak ada orang lain dah yang dia maksudkan. Nabi pun jawab. Nabi kata tidak ada orang yang dapat mengganti tempat Khadijah. Nabi sebut kebaikan Khadijah. Nabi kata ruziktu minhal aulad. Aku telah direzekikan ketika mana bersama dengannya anak. Dapat anak dengan dia. Dan aku telah direzekikan untuk sayang pada dia. Dan dia ni, Khadijah ni, ialah orang yang mula-mula dengar aku dapat wahyu ni, dia tidak ada rasa prejudis terhadap aku ataupun rasa janggal, rasa pelik dengan Nabi. Bahkan dia sebut, kalau kita baca hadis Badi'il Wahyi kan, tuan-tuan pernah baca ataupun pernah dengar hadis tu, hadis Nabi mula-mula terima wahyu ni, Nabi naik Gua Hira, Nabi turun yang jumpa Jibril tu, masuk berlari masuk dalam rumah, dia minta kepada Khadijah, zammiluni selimutkan aku. Dia tenangkan Nabi.
Khadijah tu dia tenangkan Nabi. Lepas tu Nabi pun cerita. Dia tengok Nabi dah okey, Nabi pun cerita. Nabi jumpa dengan orang yang macam ni, iaitu Jibril, dan terima daripada Jibril itu beberapa ayat, iaitu 5 ayat awal daripada surah Al-Alaq. Apa jawapan ataupun respon Khadijah? Khadijah kata, jangan bimbang, Allah Ta'ala tidak akan menzalimi orang baik macam kamu. Kamu tolong orang-orang yang lemah, kamu bantu orang yang dizalimi. Dan kalau kita baca Nabi, sebelum Nabi dapat wahyu, tiap-tiap bulan Ramadan masa zaman tu tak puasa lagi, tiap-tiap bulan Ramadan Nabi akan naik duduk di Gua Hira. Sebab waktu tu Nabi ni dia ada satu perasaan, rasa amalan orang Arab duk sembah berhala tu ada something tak kena. Jadi Nabi naik menyendiri atas. Okay. Maksudnya Nabi akan bawa bekal, Nabi naik. Ada tahun Nabi naik komplit sebulan. Bukan Nabi naik tak turun-turun. Nabi naik malam, Nabi balik. Ataupun Nabi pergi malam, siang Nabi balik rumah. Itu benda yang kita nak faham. Cuma 3 tahun selepas Nabi duk buat macam tu, tahun ketiga tu yang dapat wahyu. Cuma nak beritahu pada kita, Khadijah bila mana dia dengar Nabi kena benda pelik, dia tak kata benda-benda yang menampakkan diri dia tu curiga terhadap suami. Tak ada dia kata, tu lah naik sangat atas bukit tu, dah kena sampuk di hantu mana tu. Tu lah jangan duk naik-naik sangat. Tak sebut macam tu. Sampai demam-demam ke apa, tak ada sebut macam tu. Sebab Nabi tu dia turun tu dia dalam keadaan menggeletar badan dia turun. Sebab tu Nabi minta selimut, sebab orang dia tak biasa tengok benda. Tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan nak mari masjid, tengok kat tiang api ada orang sama tinggi dengan tiang api. Ni bukan orang, confirm dah hantu. Nak pergi masjid ke nak balik rumah? Balik rumah pening, ambil Panadol Soroba. Apa yang aku tengok tadi? Dia macam tu, Nabi tak pernah tengok benda tu tak pernah tengok. Jadi pening Nabi, sebab tu Nabi turun tu laju, daripada bukit tu turun laju. Kalau orang yang pernah pergi buat umrah dia akan tahu, bukit ataupun Gua Hira ni buat tangga dah pun letih juga nak naik. Buat tangga, zaman Nabi tak ada tangga, dia 1 jam naik 1 jam turun. Tak ada kelebihan apa-apa pun naik tuan-tuan. Cuma nak naik, nak tengok, nak puas hati perasaan, oh sini Nabi terima wahyu, tak apa. Cuma berebut nak solat dalam tempat tu tak perlu lah, tak padah. Saya pernah bawa jemaah, ada orang yang sungguh nak naik kursi roda dah pun nak naik lagi. Susah belaka tu, kerja mutawi susah belaka. Okay. Jadi kita pun beritahu, tapi dia tak boleh sebab dia rasa nak pergi juga. Okay. Tak ada apa-apa pun atas tu tuan-tuan. Sebab lepas daripada Nabi terima wahyu, tidak ada riwayat Nabi naik balik, tak ada. Nabi duduk situ. Cuma kita ni dia suka naik, suka tengok. Nak naik tu tuan-tuan kena pau banyak mana stesen kena pau situ. Sebab orang minta sedekah ramai. Orang yang buat tangga tanpa diminta ramai situ. Setengah-setengah orang yang Pakistan ke apa semua, dia buat tangga. Dia bancuh simen apa semua, dia buat tangga. Lepas tu dia minta derma. Tengok orang Malaysia sikit, Malaysia boleh, kita mau bagi 10 riyal. Kerajaan Saudi tak pergi buat tangga, dia orang pergi buat tangga. Buat dengan wakaf apa semua. Ada yang naik buat bacaan tertentu, tapi benda tu bukan benda yang warid dah. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, bila mana Khadijah buat macam tu, Nabi ni jadi sayang ke Khadijah. Balik pada cerita Aisyah tadi, Nabi sebut macam tu depan Aisyah. Nabi kata Khadijah meninggal lama dah waktu tu. Nabi duduk Madinah pun lama dah, lebih pada 2-3 tahun dah. Bila mana teringat ke muka, teringat ke suara adik Khadijah tu, Nabi sebut benda tu depan Aisyah. Nabi kata tidak ada orang yang boleh lawan tempat Khadijah ni, tak ada orang. Aku dapat anak ramai, aku direzekikan kasih sayang. Dia tak pernah argue pun apa yang aku bawa. Bahkan dia sendiri telah keluarkan harta yang banyak untuk tolong agama ni. Aisyah dengar benda tu, sehari tak bercakap dengan Nabi. Sikap orang perempuan biasa. Benda betul lah pun. Benda betul, bukan benda tipu. Dia cemburu pada yang dah mati. Dahsyat. Kalau hidup hancur, kalau hidup confirm pergi rumah. Saya pergi cari mana bini tua ni, cari pasal tu. Okay. Cuma nak beritahu, dah mati pun ada cemburu. Cuma Nabi tu tak layan sangatlah. Nabi kenal, Nabi masak dengan perangai Aisyah. Kalau kita baca hadis tu banyak lah, sebab kita akan tengok hadis Nabi pernah jemput sahabat jamuan, Nabi minta Aisyah masak. Aisyah ni dia muda, dia kalut sikit masak. Dia tak ada pengalaman.
Jadi pada waktu tu ada seorang isteri Nabi nama Ummu Salamah, dia tolong masak bagi mudah kerja Aisyah. Tapi Aisyah dia tak faham macam tu, dia faham Ummu Salamah ni saja nak suruh Nabi sayang dia lebih. Dia faham macam tu. Bila mana sampai makanan tu, dia tolak talang bawa makanan tu sampai hancur pinggang. Nabi pun beri pinggang baru pada khadam Ummu Salamah. Dia kata beri pinggang ni ganti tuan kamu, iaitu ganti pada Ummu Salamah. Nabi kutip balik makanan tu. Dahlah makanan tu sarit ni makanan yang mahal lah pada waktu tu, makanan yang sedap. Okay. Sahabat semua diam. Tuan-tuan boleh bayang bini buat perangai depan orang. Okay. Sahabat semua diam semua sebab tengok cik puan tengah marah. Nabi tengok semua sahabat, Nabi kata makan. Hak yang duk ada ni makan. Cuma Nabi kata pada sahabat, hari ni isteri aku kurang baik sikit. Gitu Nabi sebut. Selesai sahabat balik, Nabi diam. Nabi tak kata apa-apa pun pada Aisyah. Nabi tak kata apa benda ni depan orang buat perangai macam ni. Tak ada. Nabi tak buat macam tu. Nabi tak buat apa. Sebab Nabi tahu. Sebab Nabi tidak dimaklumkan oleh Ummu Salamah akan hantar makanan tu. Jadi Nabi pun mungkin dia tidak mahu menangkan dua-dua. Nabi tak tahu apa motif Ummu Salamah tiba-tiba memasak. Nabi tak suruh pun. Boleh jadi juga apa telahan Aisyah tu betul. Aisyah kata ni saja ni, buka-buka pintu tengok makanan dalam talang. Khadam Ummu Salamah. Dia ambil makanan tu, dia lempar. Dia sengaja jatuhkan. Dan dia sebut, dia kata ni saja ni nak suruh nampak dia hebat masak, tentang dia pandai masak, kita kurang pandai masak. Biasa. Benda tu biasa tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang isteri Nabi tu ahli syurga. Ada perangai macam tu. Kalau kita ni ada perangai macam tu, padang bukan ahli syurga pun. Bukan kata bukan ahli syurga, cuma tak confirm lagi syurga tak. Okay. Ahli syurga buat perangai macam tu. Yang tak confirm syurga ni mungkin lebih teruk dah tu. Okay. Cuma kena sabar. Point dia kena sabar. Cuma nak beritahu pada kita, setiap kejadian tu, salam tu sentiasa berlaku lah. Nak kait dengan sunnah kita ni. Okay. Jadi bila mana kita datang rumah orang, kita beri salam. 3 kali. Kalau orang tu tak dengar, memang dah orang tahu dia tu pekak kurang dengar, kita beri lebih sikit. Kalau beri lebih pun dia tak dengar, balik lah. Susah buat urusan orang tak dengar. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, itu kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Okay. Jadi setakat tu saja kita punya perbahasan pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.